Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat datang ke Bengkel Jom Mohon Guru Cemerlang, siri pertama tahun 2022. Okay, so kita mulakan majlis dengan membaca Al-Fatihah. Jadi faham, dah kita start dah. So sekejap ni. Kalau ada perasan tadi Kak Lim ada share isu penilaian GCPC. Salah satu isu adalah PDP tak capai standard. Okey, apakah standard yang dimaksudkan tu? Okey, standard yang dimaksudkan adalah standard 4 dalam SKPMG2. SKPM stands for Standard, betulkan saya, Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua. Yang ini rakan-rakan memang kena study betul-betul. Okey, dia ada banyak standard, tapi untuk pendidik kita hanya apply for standard 4. Okey. Dia ada banyak guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong and so on. Salah satu standard adalah guru sebagai perancang. Yes. Ada slide. Yes, guru sebagai perancang. Dan untuk merancang tu buktinya adalah RPH, RIH kita. So, benda tu sangat penting. Kalau diikutkan banyak markah kan dalam untuk pencerapan PDP. So, kita akan mulakan bengkel kita dengan perkongsian daripada GC-GC hebat kita berkaitan dengan RPH. So, saya jemput Miss Eng Nok Yan untuk menyampaikan bengkel. Okay, salam sejahtera dan selamat petang kawan-kawan. Okay, so kami actually biasa-biasa je, hanya kita usaha sama-sama, semua hebat. Okay, so terima kasih. Boleh kita hari ini boleh menjejak ke DKK2, membawa masuk kita menghala ke Cemerlang. So bagi semua orang satu tepukan dulu. Satu tepukan. Okay, sekali. That's why arahan kena jelas, rancangan kena ikut. Okay, sekali lagi. Untuk kita yang Cemerlang, satu tepukan. Terima kasih. Bagus. Okey, so selepas perbincangan dari saya dengan Encik Ahmad Syukri, kita dapati, kita fahamkan dulu macam tadi ada pengenalan tentang apa standard tu. So kita tengokkan objektif bengkel hari ini dan yang depan. Objektif bengkel hari ini mesti tidak ada next. Okey. Ini yang tadi sebut tadi, sempat saya grab Sempat grab masuk di sini yang sesi PDP tidak capai standard. Tapi actually ada satu lagi, kalau boleh kita nak sebut sesi PDPC. PDP adalah kata nama yang lama. Kalau ikut standard 4, dia sepatutnya PDPC. Pembelajaran dan pemudah cara. Okey? So next, objektif bengkel hari ini adalah kita tengok objektif dia. Okay, nak rancang sesuatu, objektif kena ikut. Kalau capai, berjaya. Sama juga kita punya RPH. Objektif yang kita rancang dan boleh dilihat, dinilai oleh Nazir, berjaya, maka tu banyak. Okay, so hari ini kita nak dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 ciri utama yang perlu dalam RPH. Dan kedua, kita akan menggunakan satu cara ABCDS dalam penulisan objektif pembelajaran. Okey, so kita bermula sekarang. So CS masing-masing ada? CS masing-masing ada kan? So merujuk kepada CA kita buat sama-sama. Kerana subjek yang berbeza, kami tak boleh nak sediakan satu standardized punya objektif. So merujuk kepada CA yang sedia ada, kita pergi Okey, inilah tempat. Okey, dia ada 5 peranan. Kalau you tak boleh nak hafalkan, ingat dulu ada 5 peranan guru, 1 peranan pelajar. So kita hari ni fokus dekat perancang. Tiada rancangan yang bagus, kita tak boleh nak cover 4.2 sehingga 4.6. So kita hari ni hanya fokus 4.1 sahaja.
Okay, so kita tengok ini markah dia. So hari ini kita hanya fokus yang sebelah penjuru sebelah kiri itu. Ada 10%. Okay, guru perancang apa TUMS? Apa yang dimasukkan TUMS? Nanti tiba-tiba dia tanya apa tu TUMS? Tindakan untuk mencapai standard. So apa tindakan dia? Kena ada merancangkan atau menyediakan RPH. Itu hanya 10%. Yang lain tu banyak-banyak tu actually adalah dalam proses rancangan aktiviti dalam kelas ada tak mencapai objektif pembelajaran. So yang lain tu masing-masing subjek yang berbeza, so ada cara sendiri. Kami hanya fokus kat pertama. Slide ni kita boleh share, ada e-version, no worry Okay, so kita pergi kepada ini. Next. Okay, apa yang diperlukan kalau kita nak buat satu RPH? Bukan hanya buka laptop, typekan learning outcome. Ingat, learning outcome dengan learning objektif berbeza. So kita tak boleh bulat-bulat salin learning outcome dari CS. Learning outcome hanya bagi tahu kita kalau sekolah rendah, dia adalah satu standard pelajaran. Tapi kita orang tak ada standard pelajaran, so kita refer curriculum specification. Okay, so apa yang diperlukan? Kita perlukan RPH, kaedah pentaksiran. Dia akan nak tengok kaedah pentaksiran kita dalam lesson. Seterusnya, bahan pengajaran yang kita sediakan. Bilik kondusif. Ini yang rasa mungkin kita orang kena fikir. Kalau dah tahu akan dipanggil untuk memantau pemantauan, double check dulu bilik tutorial kita tu selesa ke tidak. Kalau rasanya dia kurang, bolehlah minta technician siapkan, sediakan dia dulu supaya dia tak ganggu kita punya sesi PDBC. Okay, lagi masa yang dirancang jangan terlebih. Okay, jangan ngam-ngam sampai. So nanti saya akan share satu contoh lesson plan yang dari saya tu dia ada tengokkan aktiviti berapa lama, 1 minute untuk conclusion and so on. Kita boleh rancang dan kita practice dulu sebelum dia datang mantau. Kalau baru nak buat semasa dia pantau, takut kita tak biasa. Kerana kita tak ada RPH yang biasa. Okay, so seterusnya ini dia. RPH adalah kita convert, kan? Kita convertkan rancangan yang course outline tu menjadikan harian punya objektif. So, ada 3 benda yang kita kena kisah. Ciri-ciri dia pertama, objektif jelas. Kedua, cara macam mana kita nak mencapai objektif. Ketiga, sejauh manakah objektif itu dicapai. So, rakan-rakan, rasanya cara bagaimana mencapai objektif ialah apa? Aktiviti yang kita laksanakan. Sejauh manakah objektif itu tercapai, kita boleh diuji dengan apa? Assessment. So dalam rancangan kita perlu ada ini. Okey, seterusnya pertama, ini adalah contoh format. Kenapa saya pangkalkan yang merah tu? Kalau ikut berkeliling ini untuk sekolah-sekolah kan, kami tiada, kita tiada standard pelajaran. So kita rujuk kepada CS. Okey, yang lain tu saya highlight punya adalah kandungan-kandungan yang kita perlu fokus. Objektif, aktiviti, penilaian, refleksi. Okey, next. Okey, ini dia. Penulisan objektif. Kita tengok objektif kita tak perlu banyak. Dalam 1 jam tu senarai 5, tapi capai 1. Dan kita sudah tidak berjaya. So dia tidak mencapai standard. Kalau boleh kita tak payah banyak, yang penting dia jelas, boleh diukur, boleh dinilai. Nanti akan contoh-contoh dia. Tapi dia pegang kepada 3 konsep ini. Dan nampak Venn diagram ini, 3 ni tak boleh pisah antara satu sama lain. 3 ni mesti bersama. Okay, so dengan contoh-contoh yang ada, objektif dia ada 2, umum dan khusus. Ingat dia bukan learning outcome learning objective. So dia ada implicit, explicit. Okay, seterusnya implicit itu apa? Boleh nampak perubahan tingkah laku secara menyeluruh. So macam kita biasa understand. Okay, kita boleh tulis macam mana able to something. Nanti ada contoh dia. Okay, explicit adalah biasa dia akan tingkah laku yang boleh dilihat dan dinilai. Apa maksud dinilai? Tak akan ada, aku faham. Itu sudah implicit saja. Tapi yang betul-betul boleh dia memang boleh menjawab. Contohnya untuk chemistry, the student able to write down the IUPAC name of something.
salah satu. Biology, able to recognize the differences tRNA, mRNA. Mathematics, and so on. Setiap subjek ada masing-masing. Kalau accountant dengan pengurusan, sorry saya tak berapa peka dengan ni, tapi boleh ada. Dia boleh klasifikasikan anjaran barang mewah dan barang biasa. Ini yang ekonomi. So kita boleh nampak jelas. Okay, masing-masing Okay, so kita pergi kepada kedua. Okay, kita faham dia ada 3 ciri yang tadi. Apa 3 ciri tadi tu? Jelas, boleh diukur, boleh deny. Okay, lepas tu objektif pembelajaran, kita menggunakan satu pendekatan ABCDS. Cuba teka rasanya apa ABCDS? Fikir dulu, apa tu ABCDS? Rasanya dalam objektif pembelajaran kita. Okay, so nampak tak? Saya tak bagi jelas. Kalau ABCDS dalam bahasa Inggeris ada apa? Cuba teka je. A stand for audience. Very good. So nampak tak arahan saya tadi tak jelas? Kerana saya hanya kata je, fikirkan apa tu ABCDS, tapi saya tak kata dia BM atau BI. So memang pelajar akan fikir macam-macam. So kita punya lesson akan tak sampai ataupun tak ikut even track. So semasa kita rancang tu supaya dia senang. Okay, boleh bagi ni. So sekarang minta rujuk CS So boleh tak sekarang minta semua orang buka CS sendiri, pilih satu subtopik. Semasa kita terangkan ABCDS tu, terus based on A, berdasarkan subtopik ini, B, subtopik ini ada apa dia. Okay, pilih satu subtopik. Okay, dah ada, pilih sendiri. Lepas tu you terus conteng kerana selepas kita terangkan satu A, then you straight away write down yours. Nanti baru kita kongsi, rasa sesuai ke tidak. Okay, semua dah ada subtopik masing-masing? Dah ada ataupun subtopik yang baru hari ni ajar habis pun boleh. Macam matematik mungkin boleh kata binomial expansion. Kan, kita pilih binomial expansion. Kalau subjek lain mungkin ada apa? Molekul. Kalau biology sekarang apa? Tak mesti, lupa dah. Okay, dan kalau kita pergi A audience lah. Okay, A audience. Okay, so biasanya kita akan guna, because mostly kita guna BI. So saya tak bagi BI, saya pun tak erti bahasa Melayu nak tulis macam mana. So by the end of the lesson, mesti ada perkataan student, able to. Yang penting student, kata hubung lain tak apa. Yang penting ada audience tu. Okay, next. Rasanya apa tu B? Behavior. Behavior. Apa tu behavior? Okay, kita tengok penjelasan dia. Kenapa tak keluar yang tengah tu? Kenapa tak keluar? Okay, behavior dia rujuk kepada apa? Perbuatan, aktiviti yang akan dilakukan oleh pelajar. Tak boleh. Tak apa, kita teruskan saja. Okay, kalau contohnya semasa PDP berlaku situasi macam ni, kita pun kena fleksibel macam mana nak control kelas juga. Okay, behavior, apa tu behavior? Semasa dilakukan. So untuk contoh, kita tengok contoh ni saya bagi satu contoh. Boleh tak you highlightkan tulisan yang mana satu yang mewakili behavior? Saya guna matematik lah. Approximate. Kerana dalam learning outcome kita, dia ada approximate, definite, indefinite, definite integral. Kalau untuk subjek masing-masing, so kawan-kawan sekarang boleh cuba based on your subtopic, what is the behavior of your objective? Cuba 2 minit boleh tak? Macam saya punya to approximate. Ataupun contoh able to classify, list down, ataupun boleh sebut. Ibu boleh uji. Okay, saya tanya pelajar, pelajar boleh sebut keluar. That is also one of the learning objective. Right? It means objektif yang you tulis semasa you run class,
maksud dia memang wujud. So, berjaya objektif itu. Dengan syarat berpandu kepada CS lah. Okay, so ada tak semua dah ada? Nanti akhir sekali tu kita boleh cuba sharekan masing-masing punya objektif. Okay, behavior to approximate. Perlu bantuan? Okay, boleh lagi Okay, kita bergerak kepada third one. C, apa tu C? Ada nampak dah. Bocor rahsia lah kan? Tak apa. C, dia tak keluar pelik dia tak keluar Okay, tak apalah, tengok sini. Okay, C content. Okay, menyatakan kemahiran yang perlu dikuasai dengan jelas. Dia tak boleh sangat kabur, terlalu umum, tak boleh. So, contoh di sini, by the end of the lesson, student able to approximate 3 out of 4 definite integer by using trapezoidal rule in groups. Which one is represent the content? Content. Okay, masing-masing boleh sini, kumpulan sini rasanya content dia apa? Definite integral. Okay, sini. Definite integral belakang. Definite integral juga. Okay. Terima kasih. Content ada tapi tak jelas. Definite integral sangat umum. Dia boleh ada banyak cara lain. Tapi kita punya subtopik bukan tak tahu. Okay. That's why betul. That's why masing-masing yang tahu tu macam mana? Tak saja. So sepatutnya ialah sila paparkan. Sepatutnya dia adalah definite integral by using trapezoidal rule. Kerana content kita adalah trapezoidal rule. Dalam trapezoidal rule, kita gunakan dia untuk bagi approximate definite integral. So kalau setakat definite integral, tak jelas. So objektif pembelajaran ni tidak merujuk kepada you punya syllabus. Kan, syllabus menyatakan trapezoidal rule, but you didn't mention it. So that's why kita highlight. Mesti jelas. Ada content, tapi kurang jelas. So kalau untuk, ada tak contoh-contoh untuk kimia, biofisik, ada tak? Kalau fizik, Newton's law ataupun vector, cross product, kan? By using cross product to estimate apa? So cross product tu mungkin boleh dinyatakan dengan jelas, maybe in finding area, kan? Contohnya. Okay, so next, C dah settle So setakat ni boleh faham A, B, C. So kita pergi kepada D. D stand for degree. Kerja mencapai pula. So semasa kita design, kita kena hati-hati. Okay, so this is a degree. So the last one, what is the S? Social. So apa dalam learning objective tu yang satu ialah social? Group, very good. Nyatakan kaedah in group ataupun it can be in pair, dua orang. Maybe your instruction is they are work in pair, they are work in group, or you must let them do it individually. Contohnya kalau matematik, dia nak guna trapezoidal rule, guna calculator. Kita nak latih dia lah individually kerana exam, dia yang kena tekan calculator tu. So during that time, your learning objective nak dia dalam individually. So dalam satu lesson saya boleh ada dua learning objective. Learning objective pertama saya buat macam ni in pair, in group. Lepas tu saya tambahkan satu lagi, they are able to use a scientific calculator in evaluating trapezoidal rule individually. So itu learning objective kedua saja. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh lesson plan saya. Okay, so setakat ni adalah A, B, C, D, S. Okay, kalau kita bagi 5 minit, cuba buatkan satu learning objective yang ada 5 konsep ini. 5 minit cukup tak? Ke 10 minit? You can do in pair if you are from the same subject. You can do in pair when if you are the same subject. Cuba buatkan learning objective tu. Boleh tak? Nanti kita share kat sini. Saya bagi contoh yang bahasa Melayu boleh. Okay, yang contoh untuk bidang sastra. Okay, Ustaz
Ustazah dengan Kak Aisyah dengan Kak Syafinas ada contoh yang bahasa Melayu macam mana Okey, contoh bahasa Melayu punya. Okey. Ataupun sama-sama tengok, sorry minta maaf. Saya terlupa ada juga yang objektif kena ditulis dalam BM Okay, ini contohnya yang kita boleh dapat Okey, pada akhir pelajaran, murid, so the audience dia lah. So behavior dia adalah mengisi. Mungkin you bagi latihan isi tempat kosong. So pelajar boleh mengisi sekurang-kurangnya 3 dari 5. So degree. Content dia apa? Peribahasa. Dengan secara individu. Kalau bahasa Melayu punya. Okey, contoh lagi kalau sejarah. Degree dia pun sama. Sekurang-kurangnya berapa? Okey, content, social, behavior menjelaskan. Okey, matematik ini untuk sekolah rendah. Itulah sebab saya tak highlight lah. This is more to primary school. Okey, ini contoh-contoh. Okey, ya. Soalan? Dia mesti reflect daripada 70% yang kita... Tak, kita orang kan setting 75. Tapi actually ialah berdasarkan kita. Kan ini ada contoh 3 dari 5. Tapi kerana college kan ada setting kita punya assessment si 75% kan. So kita ikut, itu je. Padahal sepatutnya dia boleh you setting sendiri. Kita memang setting sendiri. Hanya kan college ada kata kita punya refleksi mesti 75%. So saya hanya ikut 75% tu settingkan 3 out of 4. Okay, macam di sini 3 out of 5 pun boleh. So Nazir takkan dia tak tengoklah kan jam sama-sama 20%. Tak. Kita yang tahu college mesti nak refleksi tu mesti 75% kan. Mereka tak tahu. Tapi ada budak pandai kan, kita ajar budak pandai dan nak tahu tak apa. Tapi kalau tak capai kita yang buat hal lah. Itu je. Kalau tak dapat jawab. Ya. Sini, Wani. Confused sikit. Okey, boleh? Yang BM punya ke? Yang 3 out of 4 tu 3 out of 4, saya faham. Perlukan sekurang-kurangnya ke tidak kan? bukan, maksud saya 3 out of 4 tu is it the questions ataupun Penilaian lah. Penilaian kita. ke student achieve, maksudnya berjaya buat 3, ya betul. That's why ini bukan fix 3 out of 4 bukan fix, ini hanya contoh saya saja. Ya. Kalau kita bagi 4 soalan, dia mesti depend you rancang macam mana. Kalau you rancang ialah 5 soalan, so you nak setting berapa? Ya. Question tu bukan pelajar. Student, it means that student tu 3 out of 4 able to answer 3 out of 4 from the content. Boleh juga ayat itu. Tapi kalau boleh kita jangan jadikan learning objective kita panjang sangat. Understood kan? 3 out of 4 menjawab soalan kan? Ya. Macam tu. Okey, terima kasih soalan yang ditanyakan. Kita pun tak terfikir. Ya. Disebabkan kita punya tentukan sendiri, masalah lah kalau kita nak tentukan 1 out of 5 pun. Nanti akan tanya kenapa you punya standard 1 out of 5 lah. Kalau kita boleh jawab tak masalah. Contoh lah. Betul. Sebab kata pun kita boleh tentukan kan. Ya betul. Ya betul. Tak salah pun. Soft terlalu umum kan? Okey, so tadi ada soalan dari kumpulan sini. Jika learning objective tulis able to solve, itu kan ayat dari learning outcome. Sekarang kita nak learning objective. So you punya solve cara apa? Listing out
ataupun boleh menjawab secara oral. Okay, contohnya apa 3 ciri-ciri objektif pembelajaran? Jelas? Dinilai? 3 aku, aku berjaya, objektif pembelajaran saya berjaya. Okay? Guna cara ni pun boleh menilai. Kan? Depends. That's why setiap subjek punya content kita orang tak pakar dengan setiap subjek. So hanya masing-masing you faham you punya CS. Ini hanya satu rujukan, tapi baguslah. Okay? 3 out of 4 kita setting. Kalau let's say ada 10 IOPAD NEM, okay, chemistry. So you have to make sure dia boleh menjawab 7 dari 10 pun boleh. Kan dia benda yang simple. Kan IOPAD NEM ialah benda yang simple, so dia boleh menjawab 7 dari 10. Boleh. Okay. Okay, so kita boleh teruskan tuliskan learning outcome sekarang, boleh? Learning objective, sorry. Tip dia. Okay, sila slow down sikit volume. Dia kata dia nak adjust volume dia. Okay. Tapi yang kesalahan dalam wording sikit lah, so saya tak orang pandai wording. By the end of the lesson, students should be able to sketch 3 out of 4 diagram using method of free body diagram individually. Okay. ABCD. A apa? Student. B behavior, sketch. C content ialah free body diagram. Okay. Degree 3 out of 4 individually. Boleh? Okay. So lagi by the end, okay, sini ada satu lagi. By the end of the lesson, student able to differentiate. Differentiate ini ialah membezakan kan? Okay, able to differentiate 4 out of 5 structure of prokaryote and eukaryote individually. Okay, kalau differentiate ada, kita boleh fikir sama-sama. Kerana differentiate ini membezakan, betul ke? BI lah kena tanya. Differentiate, able to differentiate. Macam mana yang nak menilai dia differentiate? Listing out kan? Ataupun lebih baik kita kata able to listing out, listing correctly, atau listing 4 out of 5 structure correctly. Oh, differences between it. Able to classify. Dia boleh classify. Oh, okay. Perbezaan. Ataupun able to list out the differences between. Kalau tak, differentiate terlalu umum. Dia terlalu umum. Macam mana kita nak nilai dia differentiate? Ya, boleh cakap ke apa? Able to list. Okay. Lupa dah aku. List down the differences between component 1, component 2. Sometimes macam ni lah, dah cakap tu. Kan kalau kita compare dua ni, able to differentiate dengan able to list down the differences, yang mana satu dia lebih jelas. Able to list down. So nanti kerana Nazir, walaupun dia adalah bidang kita, tapi level mungkin berbeza. Mungkin dia tak faham content kita dengan jelas. Tapi kalau kita tulis macam tu, oh okay, aku nampak. So asalkan dia boleh buat jadual, okay, objektif capai. Jadual lepas tu list down, beza dia. Okay, thank you for biology. Okay, ada lagi? Physics, biology, okay, chemistry. Student, by the end of the lesson, student able to perform 4 out of 5 calculation on modality impact. Okay, perform implicit. Perform implicit, umum. Explicit dia? Okay, you boleh jadikan dia pertama, perform. Lepas tu you boleh jadikan dia learning outcome kedua juga. Calculate ke? Sorry, apa content tadi? Molarity. Molarity hasilnya dia mesti dapatkan value kan? Then able to evaluate ataupun calculate macam action kita tekan calculator kan? Able to evaluate ataupun able to find something kan? Determine, able to determine tak? Determine ialah tentukan sama ada. Tak boleh. Able to find actually pun okay. Molarity, evaluate. Tapi kalau dia jadi find kan, to find 4 out of, ke to calculate 4 out of. Rasa to find dengan to evaluate, which one is more accurate? Kerana hasil dia adalah nilai.
Kan? Evaluate ialah kita faham, evaluate itu arahan dia, you can get certain values. So evaluate akan lebih mentepati dengan apa yang kita nak, content itu. Yes, boleh? Boleh? Macam tu boleh? Hanya ini hanya setakat apa yang saya faham. Kalau ada kurang, kita boleh sama-sama betulkan. Okay, so from chemistry ada, matematik ada, dan juga dari akak PP ke account ke, boleh je. Aisyah nak bagi Aisyah. Okay, sini dulu boleh? Bahasa Melayu kan? Oh, Aina dulu ke sini ada? Dah ada? Takut aku bahasa Melayu. Okay, sini dulu okay. Sekejap sekejap. Mungkin kuat sikit. At the end of the lesson, students are able to find 3 out of 4 solution set in quadratic inequalities by graphical approach in groups. By graphical approach in group. Sorry, boleh ulang sekali lagi tak? At the end of the lesson, students are able to find 3 out of 4 solution set in quadratic inequalities by graphical approach in groups. Okay, mungkin dia susunan kot. Oh. Ada sikit pelik kalau matematik dengar kan. 3 out of 4 solution set lepas tu quadratic. Ataupun solution set in quadratic inequality. 3 out of 4 ialah hasil dia. Dalam apa? Kata hubung dia kot kena ubah sikit. 3 out of 4 solution set In quadratic inequalities by graphical approach in groups. Betul? Ada in lah, ada in. Tak sebut dulu, sorry. Asalkan ABCDS ada ayat kata hubung macam mana, asalkan dia tak ada grammar mistake yang sangat terlampau, rasa itu sudah mencapai objektif kita. Ya, CS tu hanya dia macam satu guideline untuk kita. Learning objektif masing-masing berbeza. Okay, mungkin saya boleh contoh sikit. Contoh saya punya lesson. Mungkin boleh cuba tengok, saya ada 2 learning objektif. Okay, kita tengok learning objektif. Okay, yang pertama tu tadi saya dah cakap kan, in group. Lepas tu saya ada satu lagi. Okay, yang saya highlight dengan purple tu, dalam CS tak ada pun. Betul tak? Yang purple tu CS tak ada langsung. Tapi dia masih under trapezoidal rule. So able to use scientific calculator to evaluate 3 out of 4 definite integral individually. 1 dan 2 supporting each other. Kedua dia lebih fokus kepada dia punya action menggunakan calculator. Tapi dia tak ada dalam CS. Kan? Learning objective can more than one. Yang penting dia fulfill content yang kita nak sampaikan untuk hari ini. So kita boleh ada 2, boleh satu eksplisit, satu implisit. Boleh. Ya, satu implisit, satu eksplisit. Tapi kalau terlalu banyak pun susah juga. Terlalu banyak is mean, bila sampai ini, bila sampai itu. Actually 2 hingga 3 consider cantik dah. Sorry? Ya. Dalam tempoh 1 jam itu you boleh buat berapa? Ya. Kita kena ingat, bukan lagi banyak lagi best. Ialah dalam tempoh masa 1 jam itu, cara kita menyampaikan dan membimbing pelajar untuk memahami sesuatu, anda sendiri boleh berapa? Mungkin saya boleh 2, tapi mungkin kawan lain dia boleh 3. Then depends individually. Ya. Dalam CS kan ada CS kan ada panduan yang sejam. Ya. Jadi adakah benda itu kena sama juga dengan Kalau ikut pengalaman saya, hari itu dia tak tengok kita punya course online hari ini apa, minggu ni apa, tak ada. Dia tengok apa APH yang kita bagi dia. Berdasarkan APH yang kita buat bagi dia. Dan dia akan tik kat situ berapa markah yang you dapat. Actually pengalaman saya lah, semasa saya dipantau tahun 2019, kita tak tahu pun apa standard ni. Tapi selepas semasa interview, so dia tanya, Puan, you tahu tak apa tu SKPMG2? Lepas tu aku ni senyum, sorry minta maaf, kita tak tahu. Ya, saya faham, matrikulasi memang tidak dibenarkan. Puan, you boleh google sekarang. Dia suruh saya google. Okay, dah google, so saya bagi tahu lah ada 41, 42. Okay, asalkan kita tahu benda itu ada. Lepas tu dia baru cakap, actually Puan, you punya RPH ada semua ini. Hanya kita tak tahu cara yang betul bagi tulis. Lepas tu dia kata tahniah macam tu. Dia kata you ada
Macam tu je. That's why baru dari situ kita baru alert, oh rupanya standard ni kita tak tahu, tapi actually kita ada, hanya mungkin tak sistematik apa yang kita sampaikan hari ni. Itu je. Okay, ada lagi? Kak Aisyah, Kak Wah dengan Kak Syafina, okay, boleh cuba? Tugas pelajar dapat menggambar rajahkan kait antara kemahiran pengurusan dengan tingkat kepengurusan secara individu. Kak boleh slow sikit tak? Sorry kuat sikit. Buat sikit sampai cakap satu-satu tak? Okay, sorry. 15 pelajar dapat menggambar rajahkan jumlah kait di antara kemahiran pengurusan dengan tingkat pengurusan secara individu. Oh, itu konten tingkat pengurusan. Kalau konten kita tak boleh. Kita draw gambar rajah dan tunjukkan dekat situ related antara Konten ialah apa? Konten. kemahiran pengurusan. Okay, konten Ialah kemahiran pengurusan. Okey, dia punya behavior. dia melakarkan, menggambarkan. Okey. Degree 15 saja. 15 semua dia kena bikin semua kena complete dalam gambar rajah. Okey, so kalau macam ni kita akan bahaya. Kenapa? Kerana kita memang tahu dalam CS kita memang ada 15. Tapi kita faham setiap lesson tu pelajar tak akan mungkin tak akan 1 jam tu dia faham 15. So macam kita setting satu target lah. So kalau 15, this mean sekurang-kurangnya 10 dari 15. So kalau pelajar boleh sekurang-kurangnya 10, it mean objektif kita sudah berjaya. Kalau kita nyata 15 tapi ada seorang pelajar tu tak tahu, then objektif kita akan jadi kurang berkesan ataupun tak okey lah. Memang kita faham content 15, tapi kita setting, you nak dia berapa? Kak Aisyah boleh? So mungkin kita setting 12 dari 15. Okay, dan satu lagi, you perasan tak actually, kalau kita letak 3 out of 4, 3 out of 5, macam kita fix 3, betul tak? Okay, sekali lagi, my dear, sengaja saya letak macam tu, 3 out of 4, 3 out of 5. So kalau dia dapat 4, tidak mencapai, betul tak? So kita kena buat tambahan lagi satu, iaitu at least 3 out of 4. You get the point here? Kalau kita tulis ayat 3 out of 4, it means dia mesti 3 saja, dia tak boleh 4. You get the point here? Memang saya sengaja letak dulu. Okay, barulah kita pergi at least 3 out of 4, it means 3 and 4, dan sudah berjaya. So, semua punya objektif, learning objektif, kita buat satu tambahan lagi, letakkanlah sekurang-kurangnya ataupun at least. Jarang kita kata most lah kan. Biasanya at least, sekurang-kurangnya berapa. So, buat satu tambahan kat situ. Okay, kerana yang penting fahamkan degree dulu, saya baru bagi emphasize. Okay, so ada cadangan ya, Amir? Tak boleh tanya ke? Okay, boleh. Saya nak tanya dan minta pendapat yang lain juga lah, sebab kita orang sains ni kita ada amali. So when doing this untuk amali, adakah kita melihat dia daripada objektif dia budak pasang ke atau kita objektif budak mencari juga? Okey, untuk yang amali saya perlu bantuan dari Puan Nasuha. Kalau dia pantau dia akan pilih tutorial sahaja kan? Ke dia akan pilih lab? Amali ada mungkin. Okey, kalau macam amali, kita tengok dekat dalam amali tu, contohnya macam fizik kan, dia buat calculation kan. Means that is your calculation is how many yang boleh dapat correctly. Dapat correct figure untuk mencapai kita punya objektif tu lah. Kalau ikutkan kita memang kita nak 100% akan dapat betul tak? Kita bagi 2 atau 3 soalan yang boleh mencapai tu. Tapi mereka lab eksperimen. Itu saya kurang sikit. Sebab saya pun masa dipantau bukannya lab tau. Saya dipantau waktu tu adalah tutorial. Kalau ikutkan asal dia nak masuk lagi waktu kuliah. Kuliah sebenarnya bahaya bagi kita. Sebab dia one way interaction. Tapi dia datang waktu tu adalah waktu dia dah terlepas waktu kuliah saya. Jadi
Selamat ni saya kat situ, saya cuma cakap dengan dia, objektif hari tu budak ada 10 operating system punya tu, budak berjaya mencapai listkan 7 dengan betul. Saya tak cakap insequently. Kalau saya cakap insequently memang membunuh saya. Okey, kalau untuk yang kalau dipantau amali, boleh tak izinkan saya boleh pergi bertanya sikit GC bidang sains di kolej lain, saya rujukkan mereka macam mana, nanti saya balas dalam grup. Okey. Kalau kuliah setakat ni biasanya tutorial, lab itu kerana lab, so saya kurang. Azmira. Oh, dipantau lab. Okey, boleh minta Puan Azmira bagi pengalaman sikit. Boleh sini. Okay, saya hari tu dipantau amali. Sebenarnya saya tersalah bagi jadual, tapi selamat dalam saya kan 2 jam. Kita punya eksperimen tu untuk determine the acceleration due to gravity by using free fall. So dia nak tengok kita macam mana kita handle budak tu buat eksperimen sampai dapat nilai G. Sampai dapat nilai betul-betul nilai G tu, budak akan submit nilai G. Saya guna my viewboard. So budak siapa yang dapat nilai G tu, maksudnya dia tercapai lah kita punya objektif tu. Tapi G mesti sama betul ke ataupun akan mendapat? Tak kisahlah, maksudnya kita akan cari percentage. So kita akan elaborate balik kalau less than 10%, that mean you punya value is successful lah. Dia memang satu lagi, dia masa dia soal saya pun, dia akan tanya kemahiran manipulatif, kemahiran sains. Dari situ dia tengok, okay, kita elaborate ke dia, okay, daripada student saya buat tadi, ada kemahiran manipulatif, mana kemahiran manipulatif student saya. Saya akan, yang lab punya. And at the end, you dapat tak nilai G? Student tu dapat tak nilai G? Memang dia tengok kemahiran budak tu dan juga dia tengok nilai kita punya objektif. Tukar apa? Equipment. That's why kita kena pastikan dia kondusif dan tiada masalah sebelum kelas bermula. Ya. That's why kita kena check dulu. Kalau dah dipantau, kita elakkan benda ni berlaku. Kalau dah berlaku, apa salah dia tukar satu, yang penting dia boleh sambung habis. Macam kalau ikut saya lah, saya dengan tadi Puan Azmira punya pengalaman tu, mungkin dia bukan mesti dapat jawapan sebiji, tapi dia boleh menjalankan lab amali itu dengan berjaya ikut dia punya working step. Kan mesti akan tulis working step kan. So it's mean pelajar able to, mungkin kita boleh kata able to run the procedure from A to D. Maybe you can do like that, the procedure. Kalau ikut saya dengar macam tu lah. Tapi saya boleh confirmkan balik dengan kawan-kawan GC yang lain juga yang bidang sains. Kalau ada apa-apa tambahan maklumat, kita masukkan dalam grup. Okay, kerana tak ada pengalaman yang untuk lab kan. Okay, ada lagi? Okay. At least. That's why kita punya aktiviti ini hanya RTH. So aktiviti kita mesti tunjukkan aktiviti itu boleh dinilai je. Okay. So, testing. Halo. Okay, dah. Frekuensi kot. Tak sama setiap orang Okey, di mana tadi kata elite macam mana dia nampak 3 out of 4. So itulah aktiviti kita yang rancang. Okey, boleh kita tengok contoh aktiviti dalam slide tu. Slide tadi ada contoh aktiviti. Saya terus highlight slide PowerPoint yang bawah, dekat bawah. Okey, contoh aktiviti. Okey, kita boleh cuba tengok Mungkin kita tuliskan, okey. Dia ada task 1, task 2, task 3, task 4. Okay, so first group complete, dia akan tulis di papan. Macam saya punya cara ialah, dia mesti tulis di whiteboard. So di situlah kita kata in group. So bukan setiap orang tu, group itu boleh menjawab. Kan? So
So grup ini, so dia ada 3 grup. So setiap grup ini dia bagi buat. So dari 4 soalan tu dia boleh dapat 3. Then it means aktiviti ini menggambarkan objektif pembelajaran kita berjaya. So aktiviti masing-masing. So kita orang tak boleh kata mesti fix satu aktiviti. Depends cara kita nak menilai tu. That's why objektif mesti boleh dinilai. Kalau kita kata to solve, so macam mana Nazir nak tengok solve 3 out of 4. Aktiviti apa? Solve tu. So dia kena ada satu yang jelas boleh dinilai, dinampak. Kerana dia tak akan faham pelajar kita. Dia hanya faham apa yang kita conduct compare dengan RPH kita. Berjaya ke tidak? Macam tu. Ya. Kerana kita punya social ialah in group. We didn't mention individually. We mention in group. It means group itu berjaya. Okay. Kalau in pair, 2 orang tu lah. Kalau individually, semua orang lah. So therefore, PAK 21 normally digalakkan in team. Okay, galakkan in team. Macam contoh saya, masa saya dipantau, saya punya cara ialah dia nak nampak kita boleh dibimbing. Kita membimbing mereka ke tidak Okay, so saya buat macam ni. Saya sediakan satu QR code. Saya memang sediakan satu QR code. Atas sudah ada QR code punya. Pelajar dah jawab, so dia snap gambar, dia upload ke QR code itu. So semua pelajar boleh tengok semua orang punya jawapan. Lepas tu dan mereka adalah, lepas tu saya kena tegur, okay, betul. So dia saya membimbing dan mereka menjawab betul. So dia nampak saya buat macam ni, membimbing, buat mereka. Saya hanya siapkan QR code tu je. Saya bagi mereka, okay, dah siap, scan, uploadkan dia punya PDF ke dalam drive ini. Saya bagi dia access. Then dia nampak berjaya. Okay, itu je. So cara kita, aktiviti tu masing-masing. Okay, kita bukan fokus aktiviti, tapi kita fokus mana tulis objektif pembelajaran dulu. Aktiviti bergantung kepada apa yang kita setting objektif itu. Ya. Boleh ke? Contoh kalau kita nak buat ini. Dan lepas habis sebelum ni 19 kita bagi satu soalan, 4 soalan dekat diorang. And then macam mana kita nak lepas tu baru kita tanda, itu boleh ke? Okay, see the next slide. Okay, assign the skill practice exercise. Okay, all the student answer the short question online through Quizzy. So itu adalah learning objektif kedua saya, iaitu mereka kena tahu tekan calculator individually. Semasa mereka menjawab soalan ni, dia sudah learning objektif kedua saya. Dia boleh tekan dan menjawab. So di sini sudah boleh dinilai. Kalau kita tak guna online, kita bagi soalan. So kita kutip lah dan kita kena tanda lah. That's why kita kena design. Kita tak boleh apa-apa pun nak 1 jam tu habis. Make it simple. Pelajar pun tak boleh sumbat banyak benda. So kalau tak nak online, mungkin 1 question, dia boleh, you hanya go to round. Okay, betul. Dah, pun boleh juga. You round to them, Nick, okay, correct, dah. Pun boleh juga. Macam tu. Kalau kita setting individually. That's why individually saya guna cara yang lebih best ialah terus Quizzy. Because the result instant. You tak payah tanda sendiri. If you want to setting individually. Kerana saya memang nak dia 2 yang berbeza. So, group ialah faham menjawab, assessment tu individually. Okay. Okay. So, ni tadilah contoh aktiviti, contoh pentaksiran. Itu bukan hari ni punya tujuan. Hanya tunjukkan objektif kita dengan panduan aktiviti dan panduan pentaksiran, macam mana kita boleh mencapai objektif pembelajaran dalam satu penilaian dari Jemaah Nazir. Saja kot. Okay. So ini boleh, ini contoh saya lah. Tapi tidak semestinya mesti ikut. Hanya contoh saja. Saya akan letak follow up activity. That is a reflection. Ini cara saya. Follow up activity in class. Okay, in class discussion. So saya akan tulis lah. Saya nak testing. Kan sebelum berakhir tu. Okay, and test question directed determine student concept understand. It means semasa akhir tu. So faham tak ada berapa N yang berbeza akan menghasilkan apa? So dia boleh menjawab dengan oral. Ending kan? So after class, saya ada assign lagi satu aktiviti soalan bertulis. So dia akan ambil dari learning website saya tu, dia kena download, kena buat dan hantar.
So this is a reflection lah, kerana dari quizy kita dah tahu kan dia ada berapa persen. Then kita bagilah refleksi, make sure dia faham, dari situ tanda. Ya. Tak apa, nanti kita boleh tanya dalam grup. Okey, hanya setakat ini rakan-rakan hanya rasa jelas kot dengan apa itu objektif pembelajaran. So dia perlukan ciri-ciri apa objektif pembelajaran? Tak ingat. Kerana itulah standard 4. Apa tu standard 4? Kita tengok balik Standard 4 ialah apa? It means it's not chalk and talk. It's not about chalk and talk. Standard 4 ialah kita sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Kita bukan pengajar. This is a standard 4. Kalau nak tahu detail ni nanti saya boleh hantar semua dalam group. Dia ada yang detail TUMS dia. Tindakan untuk mencapai standard apa yang kita kena buat. Okay. So Ismail dia nampak pelajar aktif. Macam contoh saya, pelajar mereka akan do in group. So dia akan buat perbincangan. Saya tak pergi ajar-ajar pun, saya hanya pergi round. Okay, lepas tu mungkin saya akan tanya, okay, adakah cara kita bertanya pun betul adakah formula ini betul? Is this formula correct in applying this? Kita tak terus ini salah. Kita cakap macam tu, kita sudah bukan membimbing. Dia akan menilai kita membimbing ke tidak. Kan? Okay, think about it. Is this correct using this formula in finding the trapezoidal rule? Think about it again. Then dia akan bincang dengan kawan dia. So dia akan menjadikan murid sebagai pembelajaran aktif. Macam tu. So dia akan tengok rancangan macam tu. Tapi semasa laksanakan lesson, dia mesti menyerapkan 5 peranan guru, 1 peranan pelajar. So rancangan tu yang penting. Itulah sebab kenapa dia ada proverb. If you fail to plan, it's mean we plan to fail, right? So rancangan kena mula dengan betul. Itu je. Okay. So ada apa tu? Okay, so I rasa sedikit je dari kami. So ada apa-apa kita boleh masih bincang dalam grup sama-sama kita usaha untuk mencapai lah apa maklumat yang kita nak. Okay, ya. Okay, sekejap saya nak bagi sikit kepada kalau kita nak buat kumpulan dekat dalam kelas kita kan kita a student form a group, am I right? Kita dah tahu kemampuan pelajar kita. Sebabnya kita dah pernah buat ujian, kita dah pernah bagi latihan kat dia kan. Daripada situ kita lantik yang kita tahu boleh perform. Okey, ini jadi ketua untuk kumpulan yang ni ketua kumpulan yang ni. Kita yang tentukan pelajar itu berada dalam kumpulan, bukan pelajar pilih awak duduk kumpulan awak sana, no. It's much better because of kalau dah ada seorang yang boleh faham kita punya pembelajaran tu, dia akan boleh bimbing kawan-kawan yang lain. Jadi objektif kita senang nak tercapai. Itu cara, bukanlah kita nak menipu apa kan, tapi itu cara yang memang saya buat dalam kelas memang macam tu. Saya hanya bagi tahu siapa bulan Oktober satu grup, bulan Januari satu grup. Saya tak tahu pun mereka siapa, tapi mereka bagi memang pay attention. Lepas tu kalau yang sikit punya, okay, then my January and February sikit, you merge as one group. So dia tengok cara kita macam mana conduct kelas itu. Kalau tak boleh nak kenal pasti siapa yang boleh jadi membimbing, dia tengok cara kita selesaikan masalah itu. Let's say ada satu bukan tak nak pergi, kita sebagai peranan pendorong. Okay, how about you think that group, is it okay? Boleh tak join yang kumpulan tu? Dia bagi asalkan selesai masalah. Itu pun salah satu cara yang dia nilai kita. So tak payahlah sampai mesti nak apa. Tapi itu cara yang paling best ialah apa? Learning objective boleh mencapai dengan senang. Kerana kita dah cam pelajar kita. Macam saya dah faham kelas itu memang sangat happening. Saya cakap apa kan? Ikut je. Takut saya kerana nanti saya bagi makan rendah kot mungkin. Tapi taklah. Tapi mereka akan sangat aktif. Saya memang guna cara ni. January, February macam tu je. Saya memang secara random. Semasa kumpulan kecil saya kata, okay, you merge together. As long as I need 5 groups.
Dah. So the environment become very active. It's not like already arranged in order. We have to be flexible in our lesson. So that's why kita kena practice lah. Contoh dia nak pantau minggu depan. Okay, so kita dah boleh practice untuk subtopik lain. Learning RPH sendiri punya pattern. Cuba conduct dalam kelas dia dulu. Okay, semasa hari kejadian tu kita lebih ada pengalaman. Jangan hanya dia datang nak conduct baru kita RPH yang you baru buat tu yang hot punya baru nak first time apply kat situ. Kalau dia datang lesson kedua, contoh kalau ada 4 kelas, dia datang memantau ialah kelas yang kedua. So you dah boleh apply dekat kelas pertama, tengok berjadi ke tidak. Kalau tak jadi tu, ubah sikit learning lesson plan tu. So supaya hari kejadian tu boleh perfect. But sometimes perfect tidak semestinya happy. Yang penting we look beyond the perfection. Right? Buat je apa yang ikhlas, tak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. Okay, ya. Ya, soalan pertama. Soalan pertama dia panggil dia kata ada template api. Sorry? Template api. Ada, saya memang akan ada soft copy, ada hard copy. Okey, soalan kedua saya. Ya, slide ini. Okay, saya kat ajar dalam kelas banyak buat aktiviti kan. Ya. How do you structure you punya time untuk buat aktiviti? Sebab saya jadi banyak experience dia. Okey. Dah macam last-last 30 minit dia nak bagi budak buat soalan. Okey, kita tengok contoh lesson plan saya. Ini somehow kita perlukan pengalaman macam mana kita nak control kita punya percakapan kan. Okey, kita tengok before lesson macam mana. During lesson saya dah fix kan 4 minit saya nak buat introduction. Okay, and then activity dia adalah 30 minit. Kat bawah sikit. Bawah sikit. Saya dah fixkan dia 30 minit. So you punya activity design make sure dalam 30 minit boleh siap. Lepas tu akhir saya mesti biar 1 minit untuk buat revisit the learning outcome. Ini memang kena setting, lepas tu try and error baru jadi punya. What about outside punya? Sorry, for example. Katakan kita nak mula tapi orang dalam kelas tak habis review dia tu dah lebih 5 minit. Okay. Dia mula lambat. So how do you conduct then outside punya difference? Okay, saya boleh kata, okay, since we are short of 5 minutes, so maybe we should make the 30 minute become 25 minutes. Are you able to do that, my dear? Yes? Good. No, never mind, it's okay. We still have the consultation section. How we answer the question is very important because all these changes is beyond control. How we be flexible in conducting our class. This is more important. Okay? Kalau macam saya selalunya pelajar saya akan bagi tahu, Miss betul hari ni sampai kita saya memang masuk hari ni learning outcome kita kita mesti menjawab 3 soalan saya siap tulis dulu. Okay, soalan 1 dah settle saya akan padam. Okay, kita tinggal 2 saja so be ready. Okay, biasanya kebanyakan ngam-ngam lah. Tapi masih kena ada improvement iaitu kalau boleh awal lagi. Still improvement. Kita masih tak boleh control masa dengan baik. Kerana sama before ni dia datang lambat. Beyond our control. Kan? Tapi kita kena margin masa itu mungkin kita kena fikir. So kalau pemantauan hari itu mungkin jangan letak terlalu banyak barang. Terlalu banyak benda nak diuji. Nanti menyusahkan sendiri for that time, that day. So margin itulah maybe plus minus 5 minit short. Then you punya lesson masih boleh run dengan smooth. Okay? Amin ini yang tadi saya sebutnya kelas MS32 lah. Okay? Alhamdulillah saya dah pengalaman sebenarnya masa saya dipantau tu on the way nak pergi ke pergi ke kelas tu Nazir tu dia berjumpa dengan lecturer KMJ dulu tau. So by that time dah habis 10 minit perjalanan nak ke kelas tu. So saya make it short. Masa explanation tu make it short. And then most is activities. Memang waktu tu Nazir cakap tak apa, dia pun faham kalau kita tak mencapai bukan disebabkan salah kita tau, sebab kita dah merancang. Sebab kita dah merancang, waktu tu memang kita dah merancang. Sebab dia yang kan kalau saya jalan dulu kan nanti tiba-tiba dia pergi ke tempat lain. Betul tak? Dia pergi ke tempat lain. Kita tak nak dia pergi ke tempat lain. So dia terjumpa dengan lecturer KMJ, berbual dulu, lepas tu sampai ke kelas tu memang lambat 10 minit.
10 minutes memang lewat. Lepas tu kita kena consider yang akhir tu kita kena buat reflection dan kita kena habiskan kelas awal 5 minit because of dia nak pergi ke next class. Kalau yang tak sempat kan, kalau tak sempat kata boleh masuk consultation. Yes. Kalau terhabis awal, Hebat ni semua student A ni. Satu kelas ni nervous, laju sangat. Terhabis awal. Ada pengalaman tak kalau habis awal? Kalau ada? Okey, kalau terhabis awal. Kalau waktu kena bincang kan, bincang soalan balik lah maksudnya. Conclusion tu kita buat reflection lah. Kita boleh tanya seorang-seorang ke? Mungkin soalan lisan. Jangan mengajar lagi kerana dia sudah kena cool down for the next class. Kalau kita cakap lagi dia berat, lepas tu dengar habis dah habis keluar. So hanya tanya je kot mungkin. Okay, so hari ni jom kita bagi satu pop quiz. See whether you really understand now. For those who can win it, okay, I will give you one small reward. Okay, dia happy lah tu buat. Jarang habis awal kan. But not kalau habis awal habis awal Ismin belajar bagi komitmen yang sangat tinggi. Baru boleh habis awal. Okay, ini kalau saya ni lesson plan taklah sehebat macam mana, tapi saya share je lah Tapi format ni bukan fix tau. Format ni tak fix. Format ni adalah saya menerapkan PAK 21, iaitu saya nyatakan lagi juga apa material yang di outside of the class. Okay, kat bawah tu saya ada tuliskan juga what is the essential question that we can ask. Macam kita backup kat situ. So it's mean we can use it during the lesson. Boleh buat kat situ dulu. Tidak semestinya kita mesti okay. Lepas tu teknologi standard. Okay, kerana dia mulakan dia nak 4C kan PAK 21 4C. So saya nyatakan lah, saya ambil communication and collaboration yang apa. Saya tulis okay, critical thinking apa dia, dan teknologi ni demi hari itulah. Tapi kalau dah biasa, tiap hari pun sudah boleh. Itu je, nak mula tu memang bagi kita berat. Nak mula tu memang kita bagi rasa berat. Tapi actually, bergantung masing-masing. Jadi saya kata ini hanya version saya. Tak payah ikut bulat-bulat. Yang penting ialah aktiviti, penilaian, objektif pembelajaran. Yang lain tu masing-masing punya cara dan mazhab lah. Macam-macam mazhab ada kan untuk conduct activity, is up to us. Yang penting, we become the unique one. Kita kena faham, penilaian ini bukan KMJ subjek matematik je. Semua satu Malaysia. Dia bukan compare metrik dengan metrik. Dia compare DG dengan DG. You get a point here? DG dengan DG. So we have to be unique. Tak boleh hanya semua orang semua ni ikut format ni. Apa unik dia? So kita masih kena ubah suai, jadikan yang bahan sendiri supaya dia nampak menonjol sikit. Yang aku tiba-tiba kan. Okay, so saya rasa hari ini perkongsian dari kami harap membantu sikit sebanyaklah. Okay, kalau ada soal. Okay, Assalamualaikum selamat petang. Okay, so saya hanya berkongsi mengikut apa yang saya dokumen dalam bentuk online lah. Okay, mungkin kawan-kawan ada cara tersendiri untuk dokumenkan apa yang ada, dan saya share pengalaman sikit-sikit yang ada. Okay, yang pertama tengok pada penyediaan dokumen. Okay, yang pertama saya rasa langkah pertama, rakan-rakan dah mengisi Google Form pra-pendaftaran. Okay, and then ramai dah semak kat mana dia punya Excel yang diterima, sama ada dalam spam pun ada ada yang dari email pun ada. Okay, and then langkah seterusnya adalah pengesahan daripada pengetua kat sini, kita punya pengarah lain.
Okay, so ini borang yang perlu diisi. Saya rasa semua dah dapatkan Excel tersebut. So apa yang kita isi kat sini, ini yang kita dokumentkan. Okay. So contoh maklumat peribadi, perkhidmatan, bila kita punya tarikh kenaikan pangkat, bila kita punya tarikh pengesahan, okay, jadual waktu, ni kena adalah kompetensi. And then akademik, ini kena ada semua dalam dia punya dokumen. Okay, next kalau tengok pada borang cetak, okay, ini untuk tahun ni, bila saya tengok untuk tahun ni dia ada perlu dimasukkan dalam GD. At the same time kita kena dokumentkan dalam ni binding ni, kaedah binding tape. Yes? Okay, dia tidak melebihi 2 inci. Okay, saya faham dia punya dokumen untuk inovasi sangat tebal kan. R&D, ambil abstrak yang depan tu je yang ada nama kita. Yang lain tu mungkin boleh letak dalam GD ataupun nanti dia pantau, kita letak satu file lah. Okay, dokumen yang dibanding ni nanti kita hantar pada PA. So PA akan simpan. Bila kita dah di senarai pendek kan, Nazir akan call. Bila Nazir akan call, dia akan ambil ni semula. Okay? So apa yang perlu ada, apa yang kita kena isi lah. Contohnya kelulusan ni tadi yang saya cakap tadi, pengisi harta, jadual, sijil-sijil yang ada lah. E-pangkat kena semak. E-pangkat. Okay, next kita tengok sebelum kita dokumentkan apa yang kita isi dalam tu, kita kena rujuk pada PPPM, okay? Plan Pendidikan Plan Pendidikan Pembangunan. Lupa dah. Dulu hafal Okay, next kita dah tahu ada 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid, 11 anjakan, 3 gelombang So sekarang kita berada pada gelombang yang ketiga, iaitu 2021-2022, iaitu lebih kepada ICT yang ni. Okay. Untuk mencapai yang ni, ni boleh baca happy, ni Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni ada 11 anjakan. Masa presentation, you all boleh pilih lah mana yang sesuai dengan diri kita. Okay? Okay, untuk rujuk kepada aspirasi sistem, so kita ada 5 aspirasi sistem. Okay, tengok aspirasi yang pertama, akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. So 5 ni macam mana kita nak capai, macam mana kita nak target supaya capai benda ni dengan dokumen kita. Okay. Contoh, okay, saya tengok akses tadi kan. Akses yang pertama dia kata 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan, daripada prasekolah hingga sekolah menengah atas menjelang 20. Ini yang lama kot, yang lepas. Okay, so macam mana kita nak sediakan dokumen ni, akses ni. So kita tengok pada kita punya. Contoh akses kita adalah yang tadi kita nak mencapai tu kan. So cara kita mencapai, pensyarah menjalankan. So macam mana ikut silibus untuk capai dia punya kelulusan 100%. 5 prestasi pelajar kena ada, 5 ABM kita kena ada, sebab kita untuk capai silibus tadi lah. Okay, next untuk kualiti. Kualiti tadi untuk refer kepada standard yang diberikan oleh Wan Lim tadi lah, SKPMG 2. So apa file kita ada? Kita kena ada lesson plan. Okay, file yang tu yang kita kena ada. Okay, merujuk pada equity. Okay, sistem yang ketiga, equity. Okay, kita lebih kepada strategi PDP yang berbeza mengikut kategori dan tahap penguasaan pelajar. So file yang kita ada lebih kepada head count dia. Kita tengok program kecermalan kita adakan kepada pelajar. Okay, pelajar A, pelajar B, pelajar C. Okay, dokumentkan semua yang pelajar buat. Okay, next pada perpaduan. So menjalankan PDP secara berkumpulan dengan kepelbagaian kaum, latar belakang. So kita berbeza-beza dari segi kita punya student. So kita dokumentkan dari segi apa? Teknik kita belajar, teknik PDP kita, strategi kita, kaedah PDP pun boleh. Okay, so kaedah yang ramai, saya rasa ramai yang buat inovasi. Dalam inovasi tu kita ada teknik tersendiri. Okay, saya tengok guna apa, guna macam-macam kan. Ada teknik kalau macam saya teknik dah lupa dah.
Teknik yang guna cross pair. So ramai student kalau pelajar yang cerbelang, kita tak guna benda tu pun dia boleh faham. Kalau pelajar yang lemah ikut dia punya kategori, kita guna table untuk komponen X, komponen Y. Kalau fizik punya lah. Kalau matematik saya rasa ada kot cara-cara tersendiri untuk memahami pelajar yang betul-betul lemah. Tu teknik-teknik kita. So masa ni kita boleh present juga, at the same time sediakan bahan lah. Kecekapan. Ni saya rasa mostly daripada rakan kita memang ada lah kan. Banyak dari segi pelbagai sumber aplikasi. Contoh ada GEC. So Google Educator Certificate. So saya rasa dah sertifikat keberapa saya tak tahulah. So boleh lampirkan. So dah boleh lampirkan dokumen kan. Ada YouTube, ada Insta apa semua. So dokumenkan semua yang ada. Mengikut kepada sistem tadi. So bila kita tengok kita berada pada fasa gelombang ketiga, so dia lebih kepada inovasi dan juga program inovasi ICT. Masa hari tu Nazim pun tanya saya pasal benda ni, dan dia tanya juga pasal STEM, macam mana you real STEM dengan IR 4.0 sekarang. Sebab apa kita dah explain kat dia pasal gelombang 3 kan. So dia menjurus ajak kita ke arah sana balik. So explain lah kita kat sini. So mana you punya dokumen yang menunjukkan you buat inovasi. Ramai yang masuk kompi, tu boleh salah satu dokumenkan apa yang ada. Ni sama lah tadi. So sebenarnya saya nak menarik kepada dokumen, penyediaan dokumen. Saya lebih kepada sinilah. Sebab saya tengok majoriti daripada kita adalah dalam bentuk GD dan juga hard copy. So kena sediakan dalam dua bentuk lah. Untuk yang pertama, sebelum kita sediakan dokumen, pastikan benda yang ni perlu dikemaskinikan. Iaitu maklumat diri dan perkhidmatan. Saya rasa boleh tanya kita punya pejabat, siapa nama? Ikut pada unit masing-masing kan. Unit fizik, Koyum. So boleh bagi tahu dia kita nak apply GC, minta kita punya buku perkhidmatan update lah. So kita kena semak jugalah kat situ. And then kenyataan ni sama, kenyataan perkhidmatan ni sama, tolong update. Ini yang paling penting lah, pengisytiharan harta. Sebab dia sah laku pada 5 tahun semasa kan. So kalau tak isytihar lagi bolehlah buat dalam masa sebelum 2 September. And then you boleh tengok tentang PBPPP. Markah PBPPP. Ini 3 tahun berturut-turut lah. So file yang ada, yang pertama kami sediakan portfolio yang macam kita dah sediakan sekarang. Tapi saya rasa dia tak nak semasa kan. Dia nak start daripada 2019 kan. 19, 20, 20, 21, 22. So apa yang bahan dalam ni, you boleh kategorikan yang memang kita punya standard college punya. Kita kena sediakan lah. So next, ni boleh letak satu file lain disebabkan kami dalam bentuk folder. So kita sediakan folder lah. Saya sediakan ikut folder. Kalau saya punya, saya level 1, 2, 3. Dia nak dari segi apa? Yang pertama lebih kepada surat pelantikan. Yang ni dia akan semak dulu layak tak layak. Dari segi kenaikan grade. Ada segi akademik kita betul-betul kepada kita punya subjek. That's why yang baru link hantar tu, kenapa kegagalan saya rasa ada yang tak hantar dia punya ni kot. Transkrip. Yang tu memang penting lah sebab dia nak tengok kita punya bidang kita. Pengesahan pelantikan, pengesahan taraf keselamatan, grade semasa kalau 44, 41 dan naik berapa tahun. Dia akan tengok benda tu. Surat pelantikan pertama. Tapi disebabkan kami buat dalam folder, bentuk folder jelas kami boleh tunjuk. Next. Ini saya minta daripada kawan saya juga untuk sijil tu. Apa file lain selain daripada teaching portfolio, surat lantikan, lebih kepada jawatan kuasa kita dalam college.
Okay, kita boleh susun ikut tahun dan ikut tahun semasa lah. Yang dia nak 2019, 20, 21. Tapi kalau kita nak tambah yang tahun 2022, awak tambah je. Kisah awak pula, sorry. Tak tengok ni? Oh, dia tak tengok semasa, tahun semasa kan? Oh, kalau saya tu masa boleh je tunjukkan kan? Tapi dia nak yang ke belakang punya. Okay. So boleh sediakan file mengikut jawatan kuasa kolej. Kalau you ada sebagai SU, bolehkan kepilkan SU punya apa yang you buat. You buat laporan, you buat you punya tantangan SU kat situ. You sebagai penyelaras proper kan. So nanti boleh lampiran kat situ berapa orang yang datang, okay? And then daripada tu boleh sediakan juga jawatan kuasa unit dari unit punya, okay? Okay, yang ni pelantikan BMKPM, ni lebih kepada kepakaran kan. Dia akan tengok juga pemeriksaan PSPM kita, tafsir soalan, SME, modul. Kalau you buat daripada BMKPM punya modul lah, biasanya ada surat kalau BMKPM punya kan. Ini boleh kepilkan satu dokumen yang lain lah. Dia boleh letak file yang lain. Okay. And next, boleh sediakan juga dari segi sijil, anugerah ataupun surat penghargaan. Okay, APC ada guru inovasi ke, guru kreatif, okay? Yang guru meddi tapi itu yang Helmi punya kan, dapat kan? Calon boleh? Calon tu saya rasa boleh juga kita kepilkan kan? Kalau KFC tak ada okay. Boleh sediakan juga sijil inovasi. Better you ikut tahun, dan yang atas tu adalah yang paling tinggi. Contoh kebangsaan, itu yang tak dulu. Okay. Tadi saya tanya Syukri, saya borak dengan dia, dia ada letak yang ikut bulan. Itu ikut bulan macam menakutkan juga. Saya pun takut dengar ikut bulan. Orang lain dia kata, pengalaman orang lain. Contoh 2019 kita ada kompi peringkat kebangsaan, kita dah bentang. Okey, boleh letak itu yang pertama. Biasa dia tengok yang tak, wow, yang tu yang dulu kan, kebangsaan dulu. So susun ikut yang kebangsaan. Kita orang terpaksa labeling 1, 2, 3 je lah. Mulyani saya rasa banyak dia punya file tu kat situ penuh lah. Tengok inovasi pun Mulyani, PLC pun Mulyani, R&D pun Mulyani. Okay, bagus. Kagum saya respect dia. Kelas dia habis sabar. Dia nak ambil sekali lagi paper. Sorry ya Mulyani, gurau je. Okay, and next pasal CJ khusus. Ini saya rasa majoriti kita ada dalam SPLG. Tapi Nazir dia nak tengok kepada bidang kita, kepakaran kita. Okay, contoh yang kepakaran, contoh you masuk yang dalam Google, yang luar punya kan, khusus luar, tu ada. Ataupun bagi saya pembinaan item, walaupun dalaman, dia tetap lebih kepada kepakaran kita. Okay? You boleh buat modul, saya rasa majoriti daripada kita memang buat modul sendiri kan. Boleh lah. Tapi dia lebih kepada ambil yang kepakaran dulu. Kalau tak, you boleh je lah support-support yang lain. And then sijil markah PBPPP, ini dia nak tengok kita isi pada borang tu ada permarkahan. Itulah bukti dia. Mana bukti kau? Kau cakap kat sini markah kau banyak ni, mana bukti kau? Inilah bukti. Ini boleh ambil daripada Hamis print sahaja. Okay, next sijil penghargaan akademik. Ni lebih kepada kita punya unit kita ada inisiatif nak letak sijil insert. Itu memang sangat membantu. Contohnya unit Max banyak saya rasa kan. Lonjakan, kuliah, mid terbaik, lagi kuliah terbaik, semua Ainan. So dia nama lagi penting. Tak, ini nak cakap pasal penghargaan akademik, lebih kepada kita punya akademik lah. Sebab sini dia akan tengok lebih kepada fokus kita punya bidang. Ini gambar saya tak tahulah, saya ambil saya punya ni. Tak boleh nak ambil pick orang punya.
Okay, next inovasi. Ini inovasi saya letak dalam satu folder. Kalau buat inovasi dari segi dokumentasi secara face to face, saya rasa bolehlah tengok yang Puan Rohaida, Ustazah Rohaida. Ya, saya kagum sangat yang dia. Okay, dia punya file dari segi kertas kerja, dia punya gambar-gambar student, sangat menarik lah. Saya nak pinjam dia punya, tapi saya terlupa nak cakap kat dia nak masukkan dalam slide, boleh tak? Terlupa nak minta. Nanti bolehlah Puan Hida kongsikan macam mana bentangkan dari segi face to face lah. Maksudnya gambar yang Kak Wah punya bagi kat saya tu, yang dalam grup tu. Itu saya tengok cuma menakutkan saya juga sebenarnya. Takut saya tengok. Tapi Mulyani pun banyak juga ni inovasi ni. Masa binding yang 2 inci, kau jangan letak yang tu. Jadi masa dia datang, kau letak yang tu memang lebih lah. Nak post pun dia tak nak terima lah sebenarnya. Okay, and then video. Okay, dari segi video, you sebagai moderator pun boleh saya rasa. Moderator, so gambar-gambar yang ada untuk PSC untuk tahun 2019, 20, 21 kan. Saya rasa kebanyakan kita banyak kat sini. Tadi kita punya objektif gelombang ketiga ada lebih kepada inovasi dengan ICT. Sini dah kita punya file. So dia akan tick. Okay, mana file kita kat sini. Macam mana dia tick saya tak tahulah. Okay, file. Okay, file dari segi aktiviti pelajar. Ni dari segi program kecemerlangan, sama ada daripada UNED, okay, daripada college, kita sebagai ceramah PPG pun boleh cuba ni kan. Itu sebagai kita dari segi kepakaran lah. Okay, lebih strategi PDP, learning walk, blended classroom, okay. Konsultasi, ada group discussion, presentation. Kalau kejalanan pelajar, ni ramai yang tahun lepas tahu saya dia bawa student untuk carnival science. Okay, ada yang dapat award. Mulyani lagi. Okay, Mulyani bawa hijau. Apa benda hijau? Teknologi hijau. Okay, yang ada teknologi hijau itu boleh letakkan. Use punya sebagai dalam video pun boleh, tak ada masalah. Tapi masa pamerkan nak video tu payah jugalah. Buat QR code ke, letak dia punya ni ke. Sebab kita orang itu, saya buat Google Site je. Next, pasal teknik PDP. Kita nampak benda ni simple kan, tapi teknik tu kadang-kadang dia tanya kita, macam mana you tackle budak yang lemah? Saya guna teknik ni. Macam mana you teknik ni? So kita cakap lah macam mana kita guna teknik-teknik yang ada. Okay, next, file yang boleh sediakan adalah lebih kepada prestasi pelajar. Ini yang merangkap saya. Ini yang dia tanya saya detail tentang prestasi pelajar. Saya macam pening juga, macam mana aku nak cakap pasal prestasi pelajar. Sebab saya buat secara Tunjuk contoh. contoh sini. Okay, saya tunjuk start daripada 2018, 2020. Okay, ini dia stopkan saya. Dia tanya saya macam mana you nilai pelajar dari segi prestasi pelajar. Kita punya memang CAR ECS, CQI lah. Dan macam mana CAR ECS Studio tengok. Saya tak expect pula dia nak tanya benda ni. Saya buka je, main buka je mana saya punya CAR. Tiba-tiba saya buka tu ada yang menurun pula. Macam mana aku nak jawab ni kan. Dia akan ada lonjakan sama yang menurun kan. Saya terbuka ada yang menurun. Kalau kita dah standby, okey lah, kita cari yang file yang semua budak lonjak kan. Nampaklah sikit ni kan. Terbuka pula yang menurun. Dia akan tanya kita, apa you buat? Kenapa boleh jadi daripada A pada A minus ke contoh? Daripada A tukar pada B. Di sini dia akan tarik saya macam mana kita buat. So kita sediakanlah. Saya dah sediakan. Sebelum tu saya pick CAR ECS adalah tahun yang sebelum. Saya pun tak tahu lah main tekan je kan.
Tapi kita standby lah. Main tekan je. Tahun sebelum kita dah tak boleh nak datang office kan. Mana dah je layan ada. So bukti tu macam kebanyakan kita punya markah budak semua ke atas. So saya terpaksalah jawab dengan yang semasa saya buat. Kita letaklah markah budak macam lebih kepada head count lah. Markah quiz, markah ni, markah markahlah pelajar-pelajar yang ada. Nah, sini. Boleh tak saya nak kongsi sikit yang tentang yang performance rendah tu kan? Macam yang Chris itu, tak apa rasa dengar kot. Saya tak buka car range tu kerana saya setiap sem ada laporan CQI, saya akan senaraikan pelajar ni saya compare PSPN 1 SPM. Tapi saya compare lagi juga SPN dengan PSPN 2 kerana dua sem tu dia bukan kesinambungan yang boleh buat perbandingan macam tu. Lepas tu ada pelajar yang kan kita ada 3 kumpulan tu kan. So saya akan highlight pelajar yang menurun tu. Lepas tu saya ada bagi explanation kat bawah. Pelajar ini kurang, ismi kita dah siap ready. Memang tak panggil-panggil tak datang. Ataupun ada masalah disiplin dan dia rujuk ke counselling. So di situ kita dah highlight siap-siap. So dia akan tengok, dia tak tanya. So saya biar Nazir memang tak tanya bahagian ni. Saya sebenarnya jelas macam dia tengok. Mungkin saya tak tunjuk kot. Dia tarik saya lagi, Tak jelas, dia akan lagi suruh kita gali banyak. Sebab saya paparkan peningkatan prestasi macam ni je. Mana kau nak tengok kau punya ni analisis tu. Okey, masa saya kena tanya tu sebab saya bentang tu 45 minit. Jadi saya terang je semua. Sampai akhir dia tak tanya saya apa pun. Dia cuma tanya satu soalan je. Apakah teori pembelajaran yang cikgu buat? Sebab saya rasa saya punya presentation tu memang semua dah ada. Prestasi dah jelaskan macam mana. Lepas tu saya ambil seorang student lepas rekod bagaimana cara pembelajaran saya dalam kelas. Dan masa tu kita tayangkan lah. So maksudnya sebab masa tu kita orang kena observe tu budak baru je daftar 2 minggu. So jadi student tak kenal kita sangat kan. So jadi saya minta lah budak batch lepas tu rekod. So jadi kat situ banyak dah menyenangkan kerja lah maksud dia. So memang Nazir tak tanya banyak pun. Tapi tu, wah cikgu penat, 45 minit dah cikgu bentang dia kata. Lepas ni nak kelas lagi. So jadi dia tanya satu je lah, dia tak tanya banyak. Tu saya rasa pembentangan tu kita memang kena betul-betul jelas lah supaya kita tak ditembak banyak. Kalau kita lopang sana sini, tu ada ditanya tu kan. Itulah saya ditanya di sini. Sebab mungkin tak jelas saya punya PowerPoint dari segi macam mana saya meningkatkan prestasi. Saya hanya buat analisis ni sahaja. So saya terpaksalah korek balik mana saya punya garis. Lepas tu saya korek balik dia punya prestasi budak tu. Saya korek balik macam mana dia punya attendance. Kena satu lah. So bila kita tak jelas macam Puan Syabina cakap tadi, dia akan tanya kita, tanya sampailah kita tercuak, main tekan je sekali, kita kena tanya balik kat situ. So analisis pelajar ni lebih pada kalau kawan-kawan dah ada dia punya setiap pelajar tu, kita sebenarnya dah tu memang kaki ponteng. Memang kena dia akan tanya, kalau ni you kata dia tak datang, tapi mana you cakap dia punya ni, you cakap dia tak datang tu dia ponteng. Dia tarik sampai lah dia rasa okey, tak apa, budak ni memang fail, kita tahu ada reason kita. Okey, next pada kita boleh sediakan juga file-file dari segi tugas-tugas khas. Ini lebih kepada luar punya lah. Khidmat masyarakat, ceramah, kursus-kursus luar yang kita attend, macam Kak Ayu jadi hakim, tu boleh tu kepakaran dia dari segi KIK. Penulisan ilmiah, kalau kita ada prosiding kan, Kak Syafinan ada prosiding kan, perkongsian kepakaran. Contoh kita ada sebenarnya inovasi yang kita bawa tu, kita pergi kongsi pada orang lain, bukan pertandingan kita boleh juga letak dalam tu juga, betul tak? Boleh. Sebenarnya dia ada serampang 2 mata air pun. Sorry.
dia serampang bermata-mata lah juga kan. Kita tarik balik kat sini, okey, kita kepakaran dari segi selain kita letak event tu, kita sharing, perkongsian kepada kepakaran. Yang ni lah yang nak tarik kita dari segi ABM. Majoriti saya rasa kita memang confirm ada lah. Ada modul, kalau ada yang sendiri punya, it's better lah. Dari segi kuliah, ni YouTube channel, kalau ada YouTube channel boleh, ni Google Site pun boleh, blog, animasi, IG, Google Classroom tu memang standard kan. Google Classroom saya tulis, okey, yelah tu. Sebab dia kata markah tu kan. Markah ni mana pula ke you ambil? Markah ni macam mana pula you ambil? Markah ni macam mana pula? So kita boleh buktikan daripada kita buat macam Syukri cakap tadi, dia buat budak lemah. Okay, soalan. Kita kata kita bagi soalan. Mana soalan tu? Mana soalan tu? So ada juga dia tulis kat sini, okay, feedback pelajar. Kalau tengok pada feedback pelajar, dia tulis kat situ cara pengajaran cikgu sangat. Ni yang ni saya buat, yang ni adalah page depan diorang punya past year question ataupun tutorial. So setiap topik tu, kalau budak tak faham, kita tengok page itu. Itu masa tu lah. Sekarang tak boleh lagi. Okay. Respon pelajar ni macam Puan Syafina cakap, respon pelajar dari segi video boleh lah. Bukti daripada WhatsApp boleh, Telegram, maksudnya Sispad pun boleh. Okay, so dah habis lah. Itu sahaja perkongsian. Saya rasa ada orang yang lebih mahir dari segi face to face punya dokumentasi lah. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ika. Sikit saya share saya pula. Masa saya di Cerak, dia banyak tanya pasal paper saya. Paper. You nak uji apa? Apa objektif? Lepas tu masa tu, I bukan nak uji peningkatan, tapi I nak meningkatkan minat. So dia banyak tanya, presentation daripada 20 minit jadi lama. Because of that particular paper, dah nak cari kat mana kan? Cari-cari tu dah 5 minit, nasib baik ada. Saya tak expect dia nak tanya yang tu. Mungkin tajuk dia catchy, pecah kucak. Tajuk teknik yang saya guna tu pecah kucak. So dia macam, apa benda? So saya tak tahu pengalaman orang lain-lain, tapi masa saya memang diberatkan. Dia memang tanya banyak pasal paper. Okay, yang inovasi pula, highlightkan inovasi yang kena dengan kita. Maksudnya, kalau saya subjek kimia, apa inovasi yang saya buat untuk subjek saya? Highlightkan yang tu. Okay, so saya rasa sampai sini dulu bengkel kita. Bengkel ni sangat bagus, saya rasa mungkin boleh ada sesi kedua untuk perkongsian lain pula kan, pengalaman pencerapan ke kan.